Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Menteri Pendidikan Seri Fadlina Siddiq, Datuk Dr. Zulkifli, KPPA, Saudara Anwar Ridwan, keluarga Dewan Bahasa dan sastrawan negara yang hadir, Muhammad Saleh, Zurina, Rahman Syahri, Ketua Polis Negara, Fasa Mazliam dan keluarga Universiti MMC, tenaga pengajar dan anak-anak dikasih sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama dalam Karnival Dekad Bahasa Kebangsaan. Saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan dan Dewan Bahasa dan MMC yang terus menyuburkan tradisi dan budaya ini untuk memberi makna tentang negara madani. Kita tentunya terpaksa menggapai langit, meneroka alam pemikiran baru, mencetuskan idea dan mengikuti perkembangan alam digital dan transformasi digital. Semua ini imperatif yang harus dikuasai, ditangani dengan sebijak mungkin, dengan penguasaan pelbagai bahasa dan kecanggihan. Ya, menggapai ke langit, meneroka alam pemikiran baru, mencetuskan idea, menguasai alam dan transformasi digital. Tetapi ingat, kita harus mengakar ke bumi. Dan bahasa ini adalah wahana mengingatkan bangsa dan anak-anak bangsa. Sementara kita harus menerobos ke alam pemikiran baru, kita harus kekal mengakar ke bumi. Dan ini peringatan kepada semua pimpinan, termasuk pimpinan universiti, bahawa tuntutan zaman yang disebut Zeitgeist adalah untuk senantiasa mencari disiplin baru, memperkenalkan idea dan penemuan baru, apatah lagi dengan alam digital. Malah dalam belanjawan negara baru-baru ini, saya mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk lebih agresif, lebih peka dan pantas melatih dan memberi pencerahan kepada anak-anak dalam bidang artificial intelligence. Lebih-lebih lagi setelah saya pergi melawat Sheikh Zayed University of Artificial Intelligence di Abu Dhabi. Semua itu diakui. Tapi saya ingin satu peringatan sangat penting. Janganlah sementara dengan kegairahan kita membuat penerokaan baru dan menggapai langit, kita tinggalkan landasan akar bumi kita. Dan di antara pertimbangan yang penting adalah pemerkasaan bahasa dan budaya. Malah dalam madani itu sendiri, tumpuannya tentu pemerkasaan ekonomi, ya, termasuk bidang-bidang baru seperti yang kita sebutkan tadi, teknologi dan digital. Tetapi pemerkasaan ekonomi dan digital itu tidak mematangkan negara dan budayanya tanpa pemerkasaan budaya. Nah, pemerkasaan budaya ini maksudnya termasuk yang tunggaknya adalah penguasaan bahasa yang baik. Benar ada usaha-usaha yang dilakukan dengan ikhtiar pelbagai pihak, tapi saya ingin beri peringatan. Ini bukan permasalahan di Malaysia, ini permasalahan zaman. Saya ingat awal 90-an, Amerika dikejutkan dengan
karya pemikir The Closing of the American Mind, membicarakan soal perubahan teknologi, tetapi menyatakan kegusaran kerana kurangnya minat generasi muda untuk membaca. Dan ini sebelum asakan bertubi-tubi pengaruh media sosial yang memutuskan semua perkara dalam 2 minit, 3 minit atau 30 saat. Dan kerana percambahan maklumat begitu rupa, minat anak-anak muda untuk menelaah, membaca, menghadam buku-buku itu sangat berkurangan. Inilah kali pertama katanya dalam sejarah Amerika Syarikat, di mana generasi baru itu sudah terputus dari arus pemikiran, sama ada karya klasik, karya falsafah, karya sejarah ulum. Dan seperti mana saya pernah singgung di Dewan Bahasa beberapa bulan yang lalu, dia mengingatkan saya kepada karya seorang pemikir sarjana terkemuka, Mortimer Adler, yang menjadi di antara editor Encyclopedia atau Great Book Series, karya-karya agung Barat. Penyesalan beliau ialah kerana kecenderungan mencipta dan daya kreatif tanpa usaha membaca, menelaah dan menghadam karya-karya terdahulu. Jadi kata dia seolah-olah ada lompongan yang menyebabkan tidak ada penerusan dari sejarah dan tamadun. Kita di Malaysia harus mengambil iktibar dari teguran dan kritikan sebegini, dan tugas pendidik, guru dan pensyarah adalah untuk memberikan dorongan dan rangsangan supaya anak-anak lebih banyak membaca. Bagi yang biasa dengan pandangan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, minat kepada ilmu ini dia satu kegairahan. Kata Sayyidina Ali, lazzatul ma'rifah. Dia ma'rifah, ilmu dan kebijaksanaan, tapi dia ada rasa kelazatannya. Bukan kerana disiplin di fakultinya, bukan kerana mau lulus peperiksaan semata-mata. Kalau mau semata-mata lulus peperiksaan, ya selepas itu selesai, dia tidak ada minat membaca. Dia membaca itu hanya sebagai kewajipan untuk lulus. Tetapi lazzatul ma'rifah itu maknanya minat dan kecintaan kepada ilmu. Itu yang harus ditanam dan diasah sejak zaman muda. Dan saya harap budaya ini harus dihidupkan, dan kerana sebaik saja kita mampu membaca, dan saya kata membaca, menelaah, menghadam, ya, barulah dapat kita insya-Allah menguasai ilmu lebih mendalam dalam semua bidang. Kalau tidak, kita jadi intelektual picisan, catat dan nukil dan pilih 1-2 dan kita terus lontarkan idea itu, dan kadang-kadang melirukan baik isu budaya, isu agama, seperti yang berlaku di negara kita dan di dunia amnya. Sepantas berhukum hanya kerana membaca satu ayat atau mendengar satu tazkirah, tanpa usaha untuk mendalami, melihat
secara lebih terperinci dan mendalam. Jadi inilah yang saya sebut relevannya dengan dekad membaca ini. Walaupun dalam konteks ini kita menekankan tentang penguasaan bahasa Melayu. Ya, dan saya harap ini dapat kita hidupkan. Dia satu hal yang sukar, saya tidak fikir mudah. Ya, kerana zaman ini berubah dan minat membaca itu jauh lebih kurang di seluruh dunia. Dan harus ada satu asakan dari ibu bapa, guru dan pensyarah. Hanya dengan membaca boleh kita bedakan di antara maklumat, ilmu dan hikmah yang pernah dirumuskan oleh penyair Inggeris T.S. Eliot. Perbezaan di antara information, knowledge and wisdom. Yang bercambah itu information. Bukan semua maklumat atau information itu ilmu. Dan bukan semua ilmu tercatat itu dianggap dalam tingkat hikmah atau wisdom. Bagaimana kita boleh putuskan? Dengan mengkaji, mendalami dan membaca. Seperkara lain yang saya nak tekankan ialah dalam dasar kerajaan, saya juga bincang dengan Menteri Pendidikan dan dalam jemaah menteri. Kadang-kadang ada kekeliruan. Memang kita tekankan dalam bahasa perdagangan antarabangsa, bahasa Inggeris. Tetapi ada sikap yang saya rasa terlajak atau terpesong dari kalangan beberapa jabatan, baik pejabat awam, apalagi universiti-universiti, termasuk universiti swasta dan sektor swasta, yang seringkali coba meninggalkan asas perlembagaan ini untuk berhubung dengan jabatan-jabatan kerajaan dalam bahasa kebangsaan. Jadi saya ingin peringatkan hal ini. Kalau di kalangan syarikat tempatan dan universiti tempatan, termasuk universiti swasta, arahannya ialah siapa saja menulis dalam bahasa selain dari bahasa kebangsaan, surat itu akan dipulangkan. Ini tidak menjadikan kita sempit. Kerana saya sering kali mengingatkan rakan-rakan juga bahawa saya tidak mungkin diminta mengajar di Georgetown University, Washington DC, kalau tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Jadi saya tidak remehkan. Ya. Tetapi mengakar ke bumi, pemerkasaan budaya melalui bahasa sastranya, itu sesuatu yang integral dalam pembinaan bangsa. Jadi jangan kita coba remehkan, dan saya harap peringatan ini diambil kira. Kalau tidak, arahannya jelas, KPPA pun ada, ya, tidak akan melayani sebarang surat setiap yang disampaikan oleh rakyat tempatan, syarikat tempatan dalam bahasa selain dari bahasa kebangsaan. Baik. Tapi hari ini juga kita bicarakan soal bahasa kebangsaan. Dan tentunya dari aspek penguasaan bahasa itu, peranan sastra dan puisi itu sangat penting. Dan kehadiran rakan-rakan sastrawan negara mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita. Apa hebatnya sastrawan ini? Penyair. Kerana mereka agak lain. Ini dia
melakar kata dari pencernaan hati nurani dan dilakar dengan bahasa yang indah. Itu bedanya. Dan tidak semua orang mampu berbuat begitu. Saya coba tulis beberapa puisi, tak boleh masuk majalah. Kerana ada orang yang ada kekuatan sendiri, penguasaan bahasanya baik, ilmunya lebih mendalam, tetapi penulisannya itu dari yang disebutkan curahan dan pencernaan hati nurani, dilakar dengan bahasa yang indah. Jadinya puisi atau prosa atau karya sastra atau novel. Jadi oleh yang demikian, terutama bagi yang kita iktiraf dan anugerah sebagai di antara sastrawan negara, saya harap buku-buku dan karya mereka itu dapat dibaca, ditelaah oleh generasi muda. Mereka juga hasil zaman masing-masing. Jadi kalau umpamanya Rahman Syahari yang terakhir, sebelum itu Zurina, Majlis Saleh itu lama sikit, tapi karyanya menarik kerana di antara yang saya terkesan ialah kerana kupasan si tenggangnya. Ya. Sebelum itu sudah tahu Christmas, Tongkat Warren, kalau dia Tanah Melayu. Jadi saya harap usaha Dewan Bahasa Pustaka diteruskan dan kita telah umumkan bantuan tambahan dalam belanjawan madani baru-baru ini kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, kepada Institut Terjemahan Negara, dan apa saja yang perlu kita lakukan. Kerana saya tidak mahu orang menganggap bahawa dalam kegairahan kita, seperti yang saya sebut tadi, menggapai langit, meneroka alam pemikiran baru, kita tertinggal landasan yang saya kata mengakar ke bumi. Jadi saya harap semangat ini diperhebatkan. Universiti-universiti termasuk MMC, sekolah dan semua pusat pengajar tinggi itu harus memberikan galakan lebih daripada biasa, dan kerajaan insya-Allah akan berikan apa saja yang perlu untuk menambah usaha dan ikhtiar ke arah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.